Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dalam Niaga Awani jam ini. Seperti biasa, jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan. Dan antara laporan pertama yang akan saya mulakan ialah ringgit dijangka berada dalam aliran menurun minggu ini berikutan kenaikan kadar faedah yang agresif oleh Rizab Persekutuan, The Fed, Amerika Syarikat dan petunjuk bahawa kenaikan akan berlaku lagi akan terus menjejaskan mata wang. Seorang penganalisis berkata permintaan untuk aset selamat dijangka terus meningkat dan memberi tekanan kepada mata wang pasaran pesat membangun terutamanya ringgit. Ringgit ditutup pada paras terendah dalam tempoh 24 tahun pada Jumaat lalu, didagangkan pada 4.5775 berbanding dolar daripada 4.5340 ketika ditutup pada minggu sebelumnya. Ia melepasi paras 4.57 apabila dolar AS terus mengukuh selepas kenaikan kadar faedah yang terbaru sebanyak 0.75 mata peratusan oleh Bank Pusat Amerika Syarikat untuk mengatasi inflasi yang kekal tinggi bagi tempoh 40 tahun. Ketua Penyelidikan dan Penasihat Kekayaan UOB K Hian Wealth Advisors Sdn Bhd Muhammad Sidik Jantan berkata apabila dolar mencapai paras baru, perniagaan berorientasikan ekspor akan meraih hasil kerana ekspor mereka akan dilihat murah. Walau bagaimanapun, bagi minggu yang baru berakhir, ringgit meningkat berbanding pound British kepada 5.0957 daripada 5.2214 dan mengukuh berbanding euro kepada 4.4686 daripada 4.5317 pada minggu sebelum. Manakala unit tempatan menokok berbanding dolar Singapura kepada 3.2130 daripada 3.2238. Bagaimanapun merosot berbanding yen Jepun kepada 3.2091 daripada 3.1647 sebelumnya. Dagangan Bursa Malaysia diunjur rendah minggu ini tanpa pemangkin pasaran dengan indeks petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI FBM KLCI dijangka bergerak antara paras 1420 dan 1450. Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sdn Bhd Tong Pak Ling berkata harga minyak mentah dan komoditi yang rendah telah menjejaskan saham tenaga dan berkaitan komoditi dijangka terus mempengaruhi sentimen pasaran. Pegawai analisis juga memilih untuk berhati-hati dalam jangka pendek meskipun dijangka terdapat aktiviti belian saham pada harga rendah berikutan FBM KLCI hampir terlebih dagangan. Bagi minggu baru berakhir, kontrak bulan semerta September 2022 merosot 36.5 mata kepada 1421.0, Oktober 2022 dan Mac 2023 masing-masing merosot 33 mata kepada 1424 dan 1413.0, manakala Disember 2022 berkurangan 30 mata kepada 1424.5. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan pada kecenderungan menurun berikutan permintaan rendah yang boleh menjejaskan harga. Pemilik dan pengasas bersama Palm Oil Analytics yang berpangkalan di Singapura, Satya Varka berkata, bagaimanapun penurunan seterusnya akan dihadkan berikutan harga semasa yang rendah akan menarik untuk pasaran tradisional India pada sambutan Deepavali pada Oktober. Tambahnya, dagangan di pasaran niaga hadapan MSM akan pulih pada minggu ini. Beliau berkata asas sawit terus kukuh berbanding minyak lain walaupun terdapat sentimen lemah. Tambahnya lagi, dengan harga yang rendah, diskaun yang lebih luas, ringgit yang lemah dan permintaan bermusim meningkat, ia akan membawa kepada pemulihan harga minggu ini. Dalam nota penyelidikan pada Isnin, MIDF Research menaikkan unjuran pertumbuhan 2022 untuk ekspor dan import negara masing-masing kepada 22.4% dan 29.5% sambil menambah bahawa terdapat petunjuk kepelbagaian kepada pasaran baru untuk ekspor minyak sawit. MIDF Research turut menjangka harga yang rendah akan menghadkan pertumbuhan ekspor sektor tersebut tetapi kemungkinan kepelbagaian kepada pasaran baru boleh membantu menyokong ekspor minyak sawit. Pelan pemulihan serta transformasi ekonomi Malaysia dengan memperkenalkan langkah-langkah pembaharuan antara tumpuan bajet 2023. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, bajet 2023 merupakan rancangan ekonomi jangka pendek negara selepas 2 tahun negara menumpukan soal kesihatan.
Memang tumpuan utama bajet ini adalah satu rancangan ekonomi jangka pendek. Jangka pendek bermakna 1 tahun. Tapi bajet juga menumpu kepada seperti disebut oleh Menteri Kewangan kepada keperluan untuk transformasi ekonomi, kata-kata reform. Perkara untuk transformasi ekonomi Malaysia. Kita harus perkenalkan langkah-langkah pembaharuan. Kalau kita terus dengan cara lama, sudah pasti kita tidak akan berjaya. Jadi jangka pendeknya, ini menjadi tumpuan utama kerajaan dalam bajet. Yang kedua, langkah-langkah sederhana, jangka sederhana dan jangka panjang, khususnya dalam konteks untuk transformasi ekonomi Malaysia supaya ia lebih berdaya tahan, ia lebih kukuh, lebih kuat, mampu untuk menangani sebarang cabaran. Mustafa berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada pelajar cemerlang di Jeli, Kelantan pada Ahad. Katanya kerajaan hari ini menumpukan soal ekonomi kerana dunia pada waktu ini menumpukan 2 masalah utama, iaitu geopolitik yang tidak stabil kerana peperangan di Ukraine dan kesan ekonomi kerana COVID-19. Seluruh dunia menghadapi masalah inflasi kesan daripada perkara tersebut yang menyaksikan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah untuk mengurangkan kesan inflasi. Mustafa berkata keadaan itu memberi kesan kepada dunia, termasuklah Malaysia. Berbaki kurang 2 minggu lagi, bajet 2023 akan dibentangkan dan suara akar umbi menyeru peruntukan buat industri dan latar sosial mereka terus disuarakan. Di Pahang, peniaga memohon lebih banyak bantuan kerana kesan COVID-19 masih lagi dirasai. Sementara anak muda pula menyeru fokus membantu mereka menceburi bidang perniagaan. Saya sebagai peniaga, memang kalau bolehlah kita nak kerjaan perhatian kepada peniaga-peniaga kecil macam kami ni, peniaga-peniaga Bumi Putera, yang mana semasa musim PKP dulu kita telah tidak boleh beroperasi selama 2 tahun dan kami mengharapkan satu insentif yang boleh membantu kami lah untuk menambah pendapatan, iaitu daripada bantuan lah kalau boleh, terutama sekali bahan-bahan asal, bahan mentah hendaklah dikawal oleh kerajaan. Itu yang kita minta kerajaan tolonglah bekerja sikit kita orang tu. Dan yang pertama, yang kedua pula daripada insentif yang kami nak, kalau boleh adakan bantuan lah. Maksudnya kata orang tu kemudahan-kemudahan untuk pinjaman ataupun kemudahan kredit yang kita perlukan untuk menambahkan pusingan modal bagi peniaga-peniaga seperti kami lah. Kepada bajet 2023 ni, saya sebagai golongan orang muda, kita mintalah kerajaan untuk memberi inisiatif ataupun modal untuk bantu golongan muda untuk mula berniaga, seperti macam pinjaman tanpa faedah, seperti macam kita susah kan untuk kita mula perniagaan tanpa modal. Jadi kalau kerajaan di situ lebih prihatin untuk membantu, saya rasa dapat golongan muda lebih baik. Teknologi digital berupaya melestari perniagaan dalam memacu langkah pemulihan ekonomi lebih signifikan. Bajet 2023 dijangka memetas jumlah peruntukan bagi pembangunan infrastruktur digital terkini menerusi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Namun sejauh mana rakyat Malaysia mengadaptasi perubahan digital dalam kehidupan mereka? Harith Ashraf Hasnan ada perincian data berkenaan perkara ini. Silakan Harith. Ya, Nina, sudah tentu kalau kita bercakap berkenaan dengan digital ini, sebenarnya banyak ruang dan juga peluang penambahbaikan. Kita nampak Masjid 3D telah pun dilancarkan untuk merapatkan jurang kesaling hubungan di antara bandar dan juga luar bandar. Tetapi sejauh mana rakyat Malaysia mengadaptasi dari segi penggunaan peranti dan sebagainya. Ini merupakan angka ataupun data-data penting yang dinyatakan oleh DOSEM menerusi tinjauan yang dilakukan pada tahun 2021 dan laporannya dikeluarkan pada tahun ini. Pertama, dari segi penggunaan dan juga peralatan perkhidmatan ICT, kita lihat bahawa penggunaan internet pada tahun 2021 telah pun mencecah 96.8%. Jika kita bandingkan pada tahun 2020, angka di bawah ini 89.6, peningkatan yang cukup signifikan. Kita lihat bahawa COVID-19 telah banyak mengubah
cara pendekatan kita, terutama penggunaan digital serta teknologi dari segi jaringan internet dan sebagainya. Komputer 83.5%, manakala telefon bimbit adalah 98.7%. Ini merupakan angka-angka penting untuk kita faham dahulu berkenaan dengan penggunaan peralatan dan juga perkhidmatan ICT. Tetapi pada masa sama kita penting juga untuk kita lihat bagaimana kemahiran ICT ini penting dalam pembangunan. Tidak guna hanya ada internet tetapi tiada penggunaan yang sewajarnya. Pertamanya, 93.2% menggunakan internet untuk menyalin dan juga menampal untuk pendua ataupun memindahkan maklumat di dalam satu dokumen, dan selain daripada itu 94.6% menyalin ataupun memindahkan fail ataupun folder. Kemudian memindahkan fail di antara komputer dan peranti mudah alih 74.4%, dan antara lain termasuklah menghubungkan dan memasang peranti baru serta menghantar email serta fail. Ini penggunaan komputer. Dan kemudian untuk melibatkan individu pula, kalau kita teliti angka di sini untuk tahun 2021, 99% sebenarnya pengguna internet menggunakan internet untuk menyertai rangkaian sosial. Selain daripada itu, 91.8% untuk memuat turun gambar, filem, 89.4% untuk dari segi mendapatkan maklumat tentang barangan serta perkhidmatan, 89.2% pula membuat panggilan telefon melalui internet, dan juga 86.3% melibatkan memuat turun perisian aplikasi. Dan ini merupakan antara data yang penting bagaimana dari segi penggunaan ataupun peralatan ICT yang digunakan. Kita nampak bahawa penggunaan komputer adalah 88.3%, dengan penggunaan internet semasa adalah 95.5%. Telefon talian tetap hanyalah sekitar dalam 31.3%. Tetapi telefon bimbit terus mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan, 99.6% berbanding 98.6%, dengan siaran TV berbayar adalah 83.2%, lain-lain seperti radio 98.9%, manakala televisyen adalah 99%. Dawsum juga menyatakan bahawa dari segi capaian internet melibatkan isi rumah, angka melibatkan isi rumah cukup menunjukkan peningkatan yang cukup luar biasa pada tahun 2021 ketika pandemik COVID-19 melanda negara. Telefon biasa hanya sekadar ataupun menunjukkan penurunan daripada 22.7 kepada 15.2%. Tetapi telefon pintar, jalur lebar serta jalur lebar mudah alih masing-masing semuanya menunjukkan peningkatan yang cukup ketara. 96.6%, 41.2%, 94%. Ini jelas menunjukkan bahawa rakyat Malaysia semakin meningkat penggunaan internetnya itu, semakin meningkat dari semasa ke semasa. Dan dari secara keseluruhannya, bandar kita lihat 96.9%, dan luar bandar dari segi capaian internet mengikut seratanya, luar bandar sekitar 89.2%. Nak kata bagus, tidaklah begitu bagus. Nak kata teruk sangat, tidaklah teruk sangat. Tetapi inilah angka-angka yang perlu kita faham. Dengan Malaysia secara keseluruhan adalah 95.5% dari segi capaian. Dan secara keseluruhannya, 5 negeri yang mencatatkan capaian internet tertinggi, kesaling hubungan tertinggi sudah tentu Putrajaya 100% pada ketika ini, Labuan 99.9%, Kuala Lumpur 99.8%, Selangor 98.4% dan Johor 98%. Sudah tentu kita tidak mahu hanya 5 negeri saja, kita mengharapkan negeri-negeri lain juga terus mencatatkan peningkatan dari segi penggunaan internet, dan sekaligus kita nak memastikan bahawa penggunaan internet itu memberi manfaat kepada kehidupan rakyat. Nina. Baik, terima kasih Haris. Dan untuk mengulas lanjut lagi berkenaan ini, usaha membangunkan ekosistem pendigitalan negara menerusi bajet 2023, kita bersama dengan Fabian Bigar, Ketua Pegawai Eksekutif My Digital Corporation. I want to say thank you Fabian kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Jadi Fabian, pertama sekali, di mana kedudukan Malaysia ketika ini dalam membina ekosistem yang menyokong usaha pendigitalan perusahaan tempatan, dan apa penyediaan infrastruktur jalur lebar serta teknologi digital yang berkualiti? Okey, pertama sekali Malaysia kita dalam landasan yang tepat dalam membina ekosistem pendigitalan melalui inisiatif-inisiatif di bawah rangka tindakan ekonomi digital MDEB. Pelbagai usaha telah diambil untuk menyokong usaha pendigitalan perusahaan tempatan. Sebelum ini saya pernah bercakap berhubung usaha pendigitalan PMKS. Tapi selain daripada itu, sebagai contoh, kerajaan telah memperuntukkan 20 juta ringgit untuk program My Startup sebagai usaha untuk
memperkukuh inisiatif bagi syarikat baru iaitu startup untuk kekal berdaya saing di peringkat tempatan dan global. Program ini di bawah naungan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan dilaksanakan oleh Liquid Fund. Berkenaan dengan revolusi tanpa tunai ataupun cashless society, rakyat Malaysia turut menerima dan adopt revolusi ini di mana penggunaan pembayaran digital telah meningkat dengan ketara dalam satu dekad ini. Peniaga-peniaga kecil juga menerima bayaran tanpa tunai dalam menjalankan perniagaan mereka. Ini menunjukkan satu pencapaian yang baik untuk mengoptimumkan ekonomi digital negara. Namun kita tidak dapat nafikan bahawa negara jiran seperti Singapura, Indonesia, Thailand telah mendahului Malaysia dengan teknologi 5G lah. Infrastruktur telekomunikasi di Sabah dan Sarawak dan juga kawasan pendalaman di Semenanjung juga masih ada ruang untuk penambahbaikan. Kita telah melakukan permulaan yang baik dalam proses pendigitalan Malaysia, namun usaha ini perlu dipertingkatkan dan memerlukan pendekatan whole of nation ataupun seluruh negara. Cik Fabian, mungkin boleh perincikan dari segi kita nak tahu jugalah dari segi isu maupun cabaran dalam kita mengatasi, pada masa sama kita nak mengoptimumkan dari segi peluang ekonomi digital ini. Pandangan Cik Fabian. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan peluang dari segi sama ada dari segi perniagaan, kita dalam membantu terutamanya PMKS, tapi juga menyediakan tenaga kerja sedia ada untuk upskill mereka supaya mereka tidak ketinggalan, dan juga jurang digital antara geografi iaitu kawasan bandar dan luar bandar dari segi pendapatan dan juga sama ada jantina. Jadi semua itu kerajaan telah melakukan melalui usaha-usaha di bawah rangka tindakan ekonomi digital. Selain itu, bagaimana pula usaha membangunkan tenaga kerja tersedia masa hadapan yang berteraskan teknologi? Ia juga merangkumi reskill dan upskill. Apa pendapat Fabian? Okey, dalam bajet 2022 yang lepas, kerajaan telah memberikan pelapasan cukai sebanyak RM7,000 kalau saya tak silap untuk kursus upskilling, dan ini adalah selari dengan inisiatif Jamin Kerja iaitu untuk mewujudkan 600,000 peluang pekerjaan. Selain itu, kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak 6 bilion untuk TVET. Melalui MDEC, kita telah melancarkan Directory Latihan Kemahiran Digital ataupun Digital Skills Training Directory pada 28 Ogos 2020 lagi sebagai panduan sehenti untuk latihan semula dan peningkatan kemahiran. Directory ini menawarkan 290 kursus merangkumi bidang fokus seperti sains data, keselamatan cyber, animasi, pembangunan permainan dan pembangunan persian. Majikan pada keseluruhannya juga seharusnya melihat reskilling dan upskilling sebagai satu pelaburan dan bukannya kos yang tidak perlu. Jika kita tidak melakukan pendigitalan secara agresif sekarang, kita akan kerugian besar. Daya saing ekonomi negara akan terus terhakis dan kita akan ketinggalan di rantau ASEAN. Masa untuk melakukan pendigitalan secara agresif adalah sekarang, sebenarnya semalam. Jadi Fabian, adakah usaha-usaha ataupun insentif yang dikatakan Fabian tadi, sebentar tadi, usaha yang dilakukan pada bajet sebelum ini, adakah ia patut sudah mencukupi, memadai dan patut diteruskan dalam pembentangan bajet yang akan datang ini ataupun ada perlu penambahbaikan terhadapnya? Pada pendapat saya memang harus diteruskan dan ia juga ditawarkan oleh sektor swasta. Kebanyakan dari kursus-kursus ini juga ditawarkan oleh sektor swasta. Maka adalah penting pelepasan cukai untuk setiap pekerja mendapatkan perkhidmatan ini daripada pelbagai sumber diteruskan.
Cik Fabian, pada masa sama juga kalau kita meneliti dari segi cabaran semasa berkenaan dengan digital ataupun kita nak merapatkan jurang digital antara bandar dan juga luar bandar, pendapatan, jurang pendapatan dan juga seperti Cik Fabian katakan melibatkan umur dan juga jantina, itu kita tidak mahu ada satu gap yang besar dalam kita mendepani arus teknologi ini. Mungkin My Digital mungkin boleh kongsikan apa yang telah dilaksanakan dan mungkin apa perancangan-perancangan My Digital sebenarnya. Kerana perancangan My Digital penting, sudah tentu kalau kita nak dirangkakan, dimasukkan di dalam bajet 2023 nanti, perancangan-perancangan itu cukup penting untuk kita fahami dasar yang sedang dilaksanakan oleh My Digital. Okey, pendigitalan Malaysia bukan sahaja penting untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan sosioekonomi yang lebih seimbang dan inklusif. Merapatkan jurang digital sama ada dari segi pendapatan, umur, jantina atau geografi tetap merupakan keutamaan bagi untuk My Digital. Saya percaya bahawa pendidikan adalah satu alat penting dalam aspek tersebut. Antara strategi jangka panjang dalam dasar negara ialah perancangan untuk meningkatkan pendedahan pelajar kepada teknologi 4IR dan juga menggalakkan inovasi. Kami seterusnya ingin mempentingkan dan melaksanakan program pembelajaran abad ke-21 atau PAK21 yang melengkapkan pelajar dengan kemahiran insaniah seperti persediaan memasuki alam pekerjaan. Kami juga mencari cara untuk memberi sokongan untuk perniagaan inovatif dan perusahaan sosial, social enterprise yang menggunakan teknologi 4IR untuk menyelesaikan isu-isu sosioekonomi serta mengutamakan penyelidikan, research dan pembangunan sektor awam untuk inovasi baru. Kami juga ingin memastikan inisiatif bahawa My Digital dapat memberi peluang pembelajaran 4IR kepada semua. Jadi kami telah bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam aspek ini, misalnya Petroscience untuk pelajar-pelajar dan juga kami akan ada satu usaha sama dengan pihak Intel untuk self learning program untuk AI untuk semua rakyat Malaysia. Selain itu, kami juga berharap bahawa liputan internet akan cecah 100% sebelum tahun 2025. Ini akan merapatkan jurang penggunaan teknologi antara masyarakat bandar dan luar bandar dan juga memperluaskan pasaran digital supaya mudah diakses oleh mereka yang kurang mendapat perkhidmatan digital. Baik, jadi kalau kita dapat lihat antara cabaran yang kita hadapi adalah perubahan kehendak pasaran yang semakin dinamik di seluruh dunia, khususnya dalam perbadanan kemahiran, dan kita nampak industri digital hampir merangkumi seluruh aspek kehidupan kita. Jadi apakah penambahbaikan ekosistem digital yang boleh kita laksanakan menerusi bajet 2023? Jadi kalau kita mengimbau kembali inisiatif yang telah diperuntukkan dalam bajet 2022 yang lepas, kerajaan telah menyediakan 100 juta bagi grant padanan otomasi pintar kepada 200 syarikat pembuatan dan perkhidmatan, RM700 juta bagi dalam memastikan usaha penyambungan digital diteruskan di 47 kawasan perindustrian dan 630 sekolah terutama yang di luar bandar. 30 juta ringgit untuk penyediaan kemudahan internet bagi 40 projek perumahan rakyat. Insentif cukai di bawah skim pecutan ekosistem digital atau DESEC bagi meningkatkan pelaburan digital dan mengukuhkan keseluruhan ekosistem digital di Malaysia. Selain itu, kerajaan turut memberikan peruntukan kepada transformasi industri 4IR, pembangunan industri drone, isukan dan syarikat pemula seperti saya sebut tadi. Ia adalah sejajar dengan inisiatif digital. Pada pendapat saya, bajet yang akan datang perlu menerokai pendekatan tersasar, targeted bagi merangsangkan meningkatkan ekonomi digital serta lebih banyak syarikat-syarikat di Malaysia, khususnya PMKS yang akan terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan aplikasi teknologi digital pasca pandemik COVID-19. Antara perkara-perkara yang diharapkan dapat disentuh dalam bajet akan datang adalah
Kita teruskan dengan pemberian bantuan bagi PMKS seperti mana peruntukan untuk hub inovasi yang lepas, jurang digital ekonomi luar bandar dapat dikurangkan. Sebenarnya hasil jualan e-dagang telah menunjukkan peningkatan 7% pada suku pertama tahun 2022, iaitu sebanyak 288 bilion berbanding yang dicatatkan, bukan bilion. Namun demikian, digital ekonomi luar bandar seharusnya tidak dibunyikan, terutamanya daripada yang berada di Sabah dan Sarawak. Pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak yang lebih agresif adalah tepat pada masa ini. Cik Fabian, mungkin kita berbaki lebih kurang dalam 3 minit lagi menyebut berkenaan dengan 5G lah sedikit. Kita nampak bahawa ramai sebenarnya yang menanti-nantikan kalau kita lihat Langkawi, Pulau Pinang telah pun memulakan 5G. Tetapi bagaimana 5G ini kita lihat mampu untuk membangkit ekonomi digital dan bagaimana ianya boleh dipercepatkan? Kerana ramai yang amat mengharapkan 5G di negara ini supaya dipercepatkan. Mungkin ada pandangan Cik Fabian. Teknologi 5G ini sebenarnya lebih sesuai ataupun lebih dapat dimanfaatkan oleh industri-industri seperti industri pembuatan melalui Internet of Things dan juga otomasi pembuatan. Lebih cenderung pada itu. Jadi kalau kita tengok sebenarnya kawasan-kawasan yang perlu diberi keutamaan adalah kawasan perindustrian. Bukan, kita tidak kata ianya tak penting untuk konsumer secara awam, tetapi kita lebih beri perhatian kepada kawasan-kawasan perindustrian. Jadi maka dengan selesainya perbincangan antara syarikat telekomunikasi dengan DNB Berhad, saya rasa rangkaian 5G dapat deploy dengan mengikut ketetapan yang telah jadual yang telah ditetapkan. Baik, bercakap mengenai ekosistem pembangunan digital negara dan bagaimana kita nak kuasai ekonomi digital. Ini adalah antara fokus utama menjelang pembentangan bajet 2023 yang kita bawakan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Fabian Bigar, Ketua Pegawai Eksekutif My Digital Corporation. Terima kasih. Terima kasih. Savings is not only the option, it's the safest, but it's not the only option. Because in savings, you have your fixed deposits that you can actually put in, etc. Tapi you can also branch out to other things as well. Saya rasa dari segi akar umbi ada perlu kesedaran lebih terhadap celik kewangan. Baik, pelaburan dalam kalangan anak muda masih berkurangan dan kurang dipraktikkan kerana kebanyakan mereka takut untuk membuat akan risikonya. Jadi bagaimana mereka mampu membuat percaturan yang bijak dalam pelaburan dan apa yang mereka perlu faham tentang risikonya? Dan saksikan perbincangan ini bersama saya dan rakan penyampai saya iaitu Nabila Khalida setiap Isnin hingga Jumaat jam 3.30 petang pada dalam segmen Borak Anak Muda, dan banyak lagi laporan yang akan kita bawakan. Niaga Awani berehat seketika, kembali selepas ini.